Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anbiya. Al-Anbiya surah ke-21. Pada ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, setiap jiwa mesti merasai kematian, dan kami coba dengan yang buruk dan yang baik untuk ujian, dan kepada kami nanti kamu akan dikembalikan. Ini bahasa Indon sikit. Kalau kita terjemah bahasa Melayu kita, setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati, dan kami akan uji manusia itu, kata Allah, dengan syar, bisyar, dengan kesusahan dan kepayahan hidup, untuk melihat kamu sabar atau tidak apabila diuji sedemikian. Dan sebahagian pula diuji dengan kesenangan, nikmat. Kamu bersyukur atau tidak? Kemudian Allah menyatakan, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Hari ini saya tengok kitab tafsir Zainuddin Hamidi tentang ayat ni. Saya pun terlepas pandang, rupanya tafsirannya sedap. Sebab tu saya buka hari ni. Kadang-kadang tak sempat tengok ni, tengok yang lain. Cuba dengar. Dalam kehidupan ini, manusia menempuh ujian berhadapan dengan buruk dan baik. Ada yang Allah uji dengan kesusahan, kepayahan hidup. Ada sebahagian diuji dengan kesenangan, kenikmatan yang melimpah ruah. Kebenaran dan kesesatan. Dia sebut, Allah uji kehidupan kita di dunia ni dengan kebenaran dan kesesatan. Jalan mana yang kita nak tempuh? Jalan yang benar, jalan yang lurus, atau jalan yang bengkok, jalan yang sesat? Wa hadainahun najdain. Kami bagi pada kamu, kami bentang kepada kamu dua jalan. Jalan kebenaran atau jalan kesesatan yang kamu nak pilih. Kamu ada akal. Kamu dianugerahkan Al-Quran Karim, panduan yang lengkap. Begitu juga diuji dengan keimanan dan kekafiran. Jalan mana? Yang mana kita nak pilih? Jalan golongan yang beriman atau jalan golongan yang kafir? Dalam surat Dahri itu ada sepotong ayat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberi petunjuk pada kamu, jalan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Surah Dahri ataupun surah Al-Insan. Kita tengok surah ke-76, ayat tak apa nak ingat ayat ke berapa tu.
inna hadainahu sabila imma ayat yang ketiga. Kami menunjukkan jalan kepadanya. Ada kala dia tahu berterima kasih, dan ada yang dia tidak tahu berterima kasih. Ini manusia. Ya. Dia kata di sini, petunjuk Allah berupa akal, fikiran, perasaan, kesedaran batin, rasa, kemanusiaan, pimpinan agama dan sebagainya. Ada manusia yang mempergunakan syukur dan ada yang tidak, yakni kufur. Jalan mana yang kamu nak pilih? Jadi itu di antara, dan disebut lagi di sini, kemudian mereka dikembalikan kepada Tuhan di hari pembalasan menurut kepercayaan dan amalnya dalam kehidupan dunia. Ingat tuan-tuan dan puan, sekarang hujan hari-hari. Yang tadi ni sedang hujan ni lah. Tuan-tuan dengar tak hujan ni? Boleh dengar? Ya. Jadi maknanya, ada yang tafsir tadi sebut, inilah kehidupan kita. Allah akan memberi balasan. Ya. Setimpal dengan apa yang kita amalkan. Dunia ini adalah ladang menuju ke akhirat. Bukan hadis, tetapi kata-kata masyhur Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang menuju ke akhirat. Kita tanam satu benih durian, musangking, insya-Allah. Kalau manis benih tersebut, manislah di akhirat. Jadi insya-Allah pada pagi ini, semalam lingkungan 40 minit je, ya, sebab ada appointment dengan IPD, ya, Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Petani. Saya dipanggil untuk memberi keterangan, ya, isu satu ceramah politik di mana saya di antara yang diundang sebagai penceramah. Alhamdulillah, saya bagi kerjasama, polis pun okey. Jadi makna alhamdulillah. Macam itulah bila kita terlibat dengan politik, ya. Tapi selama 30 tahun saya berceramah ni, kali pertama saya diminta memberi keterangan. Kali pertama. Baik. Mudah-mudahan kes ini settle. Mudah-mudahan yang laporan terhadap penceramah itu mudah-mudahan dibuang kes. Sebab saya bagi keterangan yang jelas, ya. Baik. Jadi makna hari ini, pagi ini kita nak bahas tentang mati. Mati itu pasti. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Dengar tu hujan rahmat kemenangan bagi Kedah. Alhamdulillah. Tapi saya ingin menyebut juga dah. Ustaz dah sentuh soal, InsyaAllah hari ini akan dijalankan ini angkat sumpah Menteri Besar baru. Ya. Saya pun tak pasti siapa Menteri Besar, tapi nama yang disebut-sebut tu ialah Tuan Haji Sanusi. Ya. Dulunya Setpol, ini Setiausaha Politik almarhum Ustaz Azizan Razak tahun 2008. 12 tahun kemudian beliau pula yang jadi Menteri Besar. Cuma saya nak sebut, di dalam kita mendapat kemenangan, diberi jawatan, kita mengambil alih pemerintahan. Saya tengok dalam Facebook ni ramai yang syukur, seronok, gembira. Sebab ini negeri ketiga PAS perintah. Tapi saya masuk dalam Facebook, saya tak mau baca lah ayat ni, saja nak sebutnya lah. Allah dah sebut dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 14. Allah juga setelah menggantikan golongan dulu dengan kamu, Allah juga nak tengok bagaimana kamu beramal. Jadi kita jangan syok sangat. Kita dah jadi kerajaan. Kita kena rujuk pada Al-Quran.
Allah akan melihat pula bagaimana gerak kerja kamu. Kalau baik, ganjaran pahala. Tak baik, kamu akan bertanggungjawab di akhirat. Mikrofon tidak stabil. Dia kata stabil. Yang tak stabil tu mungkin awak punya handset. Hujan sikit ni. Baik. Apa pun kita doa lah. Bukan sekadar kerajaan PAS di 3 buah negeri, Kedah, Terengganu dan Kelantan, tetapi Malaysia secara umumnya, yang diterajui oleh parti-parti politik, gabungan parti-parti politik ini dapat mentadbir mengurus negara dengan baik, dengan penuh amanah. Mudah-mudahan kehidupan rakyat yang berbilang kaum ini insya-Allah mendapat keredaan Allah. Dalam Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa yang bernafas, sekali lagi sama macam tadi, akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepadaku. Dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 34, Allah berfirman, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dengar. Tiada tanda ada ayat ni. Saya tertinggal wa tadi, walikulli ummatin. Dia ada dan. Kalau tak baca pun makna dia tak lari juga. Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka mendahulukan. Tu. Faham tak ni? Bila sampai masa ajal, kita akan mati. Satu saat tidak dilewatkan, satu saat pun tidak dipercepatkan. Tepat kalau kata takdir lah, pukul 10.30 pagi ni Ustaz Syarif Long akan dijemput kembali bertemu dengan Allah. Nampak? Jadi maknanya yang kita bimbang, apakah persiapan kita? Cuba kita sama-sama renung. Satu saat tidak dilewatkan, satu saat tidak dipercepatkan. Kematian ini pasti berlaku. Kalau dalam ayat yang lain Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamus illa biiznillah kitaban muajjala. Yang bermaksud dan satu nyawa itu, kata Allah, tidak akan mati melainkan dengan izinnya, yang mana ia merupakan ketentuan di sisi Allah. Saya lahir tahun 1954. Agak-agak bila nak mati, kita pun tak tahu. Mungkin insya-Allah tahun 2054. Jadi berapa tahun? 1 tahun. Ya. Tu cerita dia. Jadi maknanya tak seorang pun yang mampu untuk mengetahui bila dia akan mati. Kematian ini ketentuan Allah dari azali lagi. Nampak tak? Jadi maknanya, saya nak baca ayat-ayat tentang mati lah. Politik dah hari-hari dah, kan? Kita cerita muhasabah sikit, mana tahu. Hari ni hari yang ke-24 kita berpuasa. Malam ni malam ke-25. Ada seorang sahabat saya, ustaz, dia bagi tahu kita jangan hanya mengejar malam ganjil sahaja, 21, 23, 25, 27, 29, untuk mendapatkan Lailatul Qadar mengikut pandangan beliau dan Facebook yang beliau tulis. Kita tak akan dapat. Yang akan dapat ialah sesiapa yang mengejar Lailatul Qadar setiap malam di 10 malam yang terakhir. Setiap malam.
Nah, kita tak tahu bila ianya akan berlaku, tapi macam saya sebut tadilah, ada inilah yang dikatakan sebagai bekalan akhirat kita. Kita tanam benih yang manislah di negeri akhirat. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 78, Allah berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dengar baik. Tadi ia akan berlaku mengikut ketetapan Allah. Sekarang Allah menyatakan, di mana saja kamu berada, maut tetap mendapatkan kamu. Walaupun kamu hidup, kamu tinggal dalam benteng yang teguh dan kukuh. Boleh faham tuan-tuan? Israel dia cari jumpa. Kamu sembunyilah dekat mana pun. Allah perintahkan, okey Israel, pergi cabut nyawa simpulan. Rumah dia banglo atas bukit, surrounded by electric fence. Pagar elektrik. Agak-agak Israel boleh masuk lah. Israel kata ni bahaya ni. Itu ceritanya. Jadi maknanya, kamu tinggallah di mana pun, di benteng yang teguh dan kukuh, ya, maut tetap akan mendapatkan kamu. Tuan cuba renung sikit sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Aktsir min zikri hadhimil ladzat. Perbanyakkanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa dia? Mengingati sesuatu yang boleh memutuskan kelazatan dunia. Cubalah kita buat contoh lah. Kita sedang berhadapan dengan makanan yang cukup sedap, enak. Masa makan sedap-sedap tu, cuba ingat, kalaulah ni mati. Kalaulah ni aku mati lepas ni. Boleh fikir tak? Saya pun tak pasti, sebab kita belum mati lagi, kan? Jadi maknanya kita perlu buat persiapan. Persiapan tersebut di penghujung. Jadi bila sampai masa kita akan dimatikan oleh Allah, Israel sebagai tugas pengambil nyawa kita, maka putuslah segala-galanya. Kemudian kita akan dibawa di mana? Ke kubur. Itu tempat kita rehat. Lama mana dalam alam barzah kita belum tahu. Lama mana pula di negeri akhirat, dalam syurga atau neraka, kita pun tak tahu. Tapi kita bahas dulu tentang dalam alam barzah. Ini yang satu ketika dulu menjadi satu perbincangan hangat, kerana ada segolongan manusia di Malaysia ini yang menyatakan tidak ada seksa kubur. Kan? Perbincangan hangat sampai ada yang perli-perli mempersenda-sendakan berada. Dia kata kalau betul ada siksa kubur, hari ini seorang meninggal dunia, kita tanam dia, jenazah dia sekali dengan tape recorder. Selepas setengah jam kita korek semula, kita ambil tape recorder, kita play tengok, ada tak bunyi kena lanyak, ada tak bunyi suara-suara yang bertanya soalan. Inilah soal keimanan. Kita percaya Quran, percaya hadis, yang lain tak penting lah. Kalau Quran kata ada siksa kubur, hadis kata siksa kubur, kita yakin. Bagaimana? Wallahualam. Sebab kita belum mati. Kalau orang dah mati lah, diberi peluang hidup, confirm. Confirm. Dia bagi tahu share. Lebih baik hampa beramal lah, aku dah terus dah ni. Dalil wujudnya alam barzah siksa kubur, surah ke-40 surah Mukmin ayat 46. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Apa maksudnya? Makna penghuni
dalam alam barzah, alam kubur itu akan dihadapkan setiap pagi, setiap petang dengan bahang api neraka. Siapa mereka? Yang engkar, yang tidak taat, yang kufur. Kita dengar huraiannya 40-46. Okey kan ni? Hari ni cerita mati ni. Tak apa sedap lah Ustaz. Politik best lah. Apa syok politik. Aku dah kena panggil dengan polis ni. Nah. 46. Huraian ayat 46 saya baca tadi. Ayat ini menjadi dalil tentang azab seksa yang akan menimpa orang-orang yang engkar semasa mereka berada dalam kubur, tempat tetap masing-masing di alam barzah. Jadi yakin dan percaya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita tidak berakhir di dunia sahaja. Dia akan sambung dalam alam barzah, dan kemudian sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dihisap, akan dihitung, dan kemudian bakal menerima pembalasan yang seadil-adilnya. Jadi maknanya, apabila seseorang itu mati, apakah bekalan yang dia nak bawa balik? Ini kita baca hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yasba'ul mayyita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'un nani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maksudnya, tiga perkara akan mengiringi jenazah ke kubur bila saya meninggal dunia. Tiga perkara. Yang pertama, ahli keluarga. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amalan. Amalan baik ataupun amalan yang tidak baik. Dua akan kembali. Satu yang akan tinggal tetap bersama-sama dengan saya. Yang kembali ialah ahli keluarga dan harta. Macam mana kata harta pergi sama? Contoh. Mungkin ada motosikal saya nak pergi tu jauh ke kubur. Oh, anak saya kata, abang, naik motosikal arwah ayah. Kan? Keluarga hantar motosikal pun pergi, tengok, oh, cerai dah tak ada dah. Amalan pun pergi. Dua kembali. Satu yang tetap bersama-sama saya, yakni amal-amal. Jadi amal yang saya nak bawa ni cukup penting. Sebab dengar macam ustaz sebut betul. Kalau baik amalan kita, insya-Allah baiklah kematian kita. Tapi kalau di sebaliknya, na'udzubillah. Sebab di antara soalan yang akan ditanya oleh malaikat, saya bagi 3 sudah. Dia banyak soalan. Walaupun soalan ni dah bocor, kena faham tu. Yang nak jawab bukan mulut, amalan ketika kita berada di dunia. Contoh, soalan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kita boleh jawab, Allah Tuhanku. Ya, sekarang boleh. Tapi dalam alam barzah belum tentu. Kenapa? Kerana sewaktu kamu hidup di dunia, kamu tidak pernah menyembah Allah. Solat tidak, puasa tidak, puasa solat tidak. Puasa, solat, haji tak pergi, sedangkan duit ada kemampuan. Contoh. Banyak lagi kewajipan-kewajipan kamu sebagai hamba, kamu tidak tunai, kamu tidak menyembah aku. Kamu menyembah dunia, kamu menyembah hawa nafsu, kamu menyembah syaitan. Bagaimana nak jawab? Saya pun tak tahu ni. Tapi kita perlu fahami, amalan yang kita buat itu jangan bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baru dijadikan amal soleh. Kita dah bahas dulu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ustaz rujuk surah Maryam ayat 82, amal buruk jadi musuh pada dirinya. Terima kasih Ustaz. Saya tak hafal ayat tu. Surah Maryam surah ke-19 sebelum Toha ayat 82.
Betul lah. Terima kasih Ustaz. Tidak sekali-kali bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu mengingkari perbuatan mereka menyembahnya dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka. Itu dia. Jadi jaga siapa yang kita sembah. Terima kasih Ustaz. Ni nak kena catat ni ayat ni. Surah Maryam ayat 82. Inilah kelebihan ni. Bila ustaz-ustaz dia pun tengok juga ceramah saya, saya tak tahu, saya tanda lah. Kita dah bagi tahu dah, bukan kita tahu ke semua. Saya tak mampu dan tak berani menyatakan I know every damn thing. No. Tak ada manusia yang tahu segala-galanya. Kalau ada yang mengaku sedemikian, menyalahi surah Yusuf surah ke-12 ayat 76. You have to repent. Yang tahu segala-galanya hanya Allah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah lain kali kita akan baca ayat ni. Saya nak balik tengok lagi, tapi dia punya terjemahan memang dah jelas. Jadi maknanya, bagaimana kita mampu untuk menjawab Tuhanku ialah Allah, Allahur Rabbi? Tak boleh. Suatu hidup di dunia, kamu bukan sembah Allah, kamu sembah pemimpin. Pemimpin tak betul pun kamu sokong. Pemimpin haprak, masuk politik juga, cerita mati. Tu cerita dia. Kamu sewajibnya sembah aku, bukan sembah makhluk. Kamu sembah hawa nafsu kamu. Apa yang bercanggah dengan keinginan kamu, kamu tak ikut aku. Ini tak betul. Ustaz tulis tilawah. Soalan bocor, kalau gagal maknanya dia itu bengap. Nombor 1. Ya, memang soalan dah bocor. Allah yarham Ustaz Ismail kamu sebut sebenarnya sama. Tetapi ingat, yang mampu menjawab soalan pertama, man rabbuka, ialah amalan kita ketika di dunia. Kalau sekarang hingga ke akhir hayat saya menyembah Allah, insya-Allah saya boleh menjawab soalan tersebut. Amalan kita akan jawab. Kemudian waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Nak boleh jawab kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya boleh jawab, saya sehari 100 kali selawat. Tapi kalau selawat kamu dalam masa yang sama kamu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tak boleh nak jawab. Akan sampai insya-Allah satu tajuk, menyakiti Allah dan Rasul. Ada sepotong ayat Quran. Kita perlu berhati-hati. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Adakah selama kamu hidup di dunia kamu ikut sunnahku? Kamu ikut atau tidak? Kamu asyik mencemuh aku je. Ini syariat yang dibawa oleh Nabi ni tak sesuai. Macam mana? Kamu selawat. Contoh. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Agamaku ialah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai Allah hanyalah Islam. Satu-satu agama yang Allah redha Islam. Tak perlu kita nak sibuk nak jaga agama orang lain. Ini nak jaga agama, semua agama. Mana betul ayat ni? Kan? Ni bila dah fanatik ni, ustaz dia cakap macam mana pun, huraian salah pun dia kata betul. Bila dia tak suka dengan kita ni bawa Quran, tafsir, kita rojok, dia kata kita tak betul tafsir, ikut suka hati. Ini jenis-jenis apa dah? Jenis taksub. 22 bulan dulu. Kita dah tengok, kita dengar heboh nak jaga semua agama, inilah dalil. Tuan-tuan dengar, saya baca ayat tadi Al-Imran, tak payah tengok tafsir, tengok terjemahan dah jelas. Al-Imran ayat 19 surah ketiga. Dengar, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Apa perlu sibuk-sibuk nak jaga agama lain? Cuma Islam mengajar kita ialah tentang
perlu menghormati. Dia ada toleransi. Menghormati, jangan menghina agama-agama lain. Itu memang dia ajar. Bahkan Islam juga mengajar kita tak boleh memaksa orang bukan Islam untuk menerima Islam. Oh, agama kita baik betul. Tak perlu jaga dia orang. Tak perlu paksa dan tak boleh paksa. Kan? Dia tak kata pula, oh, itu tafsir tak betul. Oh, pasal ustaz dia nang buti nang kui buti kui punya orang. Kan? Jangan taksub lah dengan ustaz hampa tu, kan? Kita dah 30 tahun dah. Kalau yang kita tafsir, yang kita hurai hadis tak betul, lama dah dipanggil, kan? Pejabat agama lama dah. Ustaz Syarilong kena datang pejabat kejap ni, tafsir tak betul, kan? Dunia sekarang mana kita nak boleh bohong, ada rakaman semua, kan? Itu cerita. Saya selalu sebut di penghujung, ya Allah, ampunkanlah aku sekiranya apa yang aku sampaikan pada hari ini, baik tafsiran ayat Quran, huraian hadis itu silap, itu kelemahan aku. Tapi yang saya buat ni adalah huraian insya-Allah para ulama. Nak jawab macam mana? Wa ma dinuka, apa agama kamu? Kamu ikutkan Islam? Kamu ikutkan agama Islam? Kamu amalkan syariat Islam? Aku semayang. Semayang okey, tapi kamu tak tutup aurat. Sedangkan tutup aurat dalam surah An-Nur 31, Al-Ahzab 59, kewajipan menutup aurat. Macam mana kamu nak jawab kamu ikut Islam? Boleh ustaz terangkan sakit yang menyebabkan mati dalam keadaan husnul khatimah? Nak dapat husnul khatimah ni bukan mudah. Tapi penyebab mati su'ul khatimah, mati tidak baik tu ada, kan? Jangan buat benda tu, insya-Allah husnul khatimah. Di antaranya kata Imam Abu Hanifah, ada soalan saya jawab sikitlah. Jangan menzalimi sesama hamba. Itu di antara. Jangan kita menzalimi sesama hamba. Manusia baik, binatang pun. Cuba kita bayangkan hadis Bukhari. Pelacur pula, prostitut. Pelacur. Pelacur ni dia bagi minum air kepada anjing yang haus. Dia ahli syurga selepas menjalani hukuman di dalam neraka. Tu anjing. Saya bagi makan dua jenis binatang, kucing dan beruk mak-ye. Monkeys, kera. Bagi makan. Dalam masa yang sama, saya juga tak mau menzalimi sesama hamba Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Di antara yang beliau sebut, saya pun tak ingat nak bahas benda ni. Dah ada soalan, saya jawablah sekadar boleh. Di antaranya, kerana seseorang itu dia tidak mensyukuri nikmat iman yang Allah kurniakan kepada dia. Allah dah campakkan keimanan, kita syukur. Macam mana syukur? Jaga baik-baik. Banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Dah kau bagi hidayah, jangan kamu tarik balik ya Allah. Jangan tinggal. Itu di antaralah yang saya boleh jawab. Banyak lagi perbahasan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi ceritanya, kita tak akan mampu menjawab soalan malaikat. Banyak lagi soalan, bukan itu je. Nak jawab agama aku agama Islam, macam mana? Sewaktu hidup kamu jadi pemerintah, kamu tak laksana syariat Islam. Ini yang berat ni. Sebab tu jangan terhege-hege sangat nak jadi pemimpin. Berebut-rebut nak jadi pemimpin, ahli politik. Jangan.
Walaupun bukan ahli politik, jadi penceramah, jadi pendakwah macam kami ni pun akan ditanya. Allahu Akbar. Tak jadi pendakwah tetapi jadi suami kepada sebuah keluarga juga akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Rawahul Bukhari dan Muslim. Semua akan ditanya. Allah, berat. Pemimpin rumah tangga kita, pemimpin masyarakat kita, pemimpin negeri kita, pemimpin negara, berat. Tapi kalau seorang pemimpin telah menunaikan kewajipannya, insya-Allah, dia berjaya dunia akhirat. Baik. Jadi mana tu di antara soalan. Jadi apa yang akan menjawab? Apakah bekalan? Ya, bekalan itu adalah amal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 97. Adik saya ada buat komen dalam grup WhatsApp. Dia kata, ustaz ni sekarang bersemangat. Tapi kadang-kadang ada juga lawak-lawak, tapi kadang-kadang garang. Adik saya komen, ini style saya macam tu. Nah, takkanlah saya nak garang daripada mula sampai habis. Nah, kalau lembut daripada mula sampai habis, tuan-tuan ngantuk. Ada kelakar-kelakar sikit kan. Kemudian lanyak-lanyak sikit, politik sikit, baru dia cukup asam garam dia. Baru kari itu best. Orang Kedah kata gulai. Ini dalil dia. Inilah bekalan kita. Yang mana Islam menyatakan tidak ada diskriminasi, tak ada pilih kasih. Siapa yang beramal dengan amal soleh, apa dia amal soleh? Amal yang Allah redha, sebagaimana ustaz sebut, amal itu mesti menepati Al-Quran dan Sunnah dalam masa yang sama, ikhlas. Sama ada lelaki maupun perempuan, tak ada diskriminasi. Ini keadilan Islam. Dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Pertama, hasil amal soleh di dunia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang bahagia. Tuan-tuan tengok muka saya, ada nampak muka bahagia ke muka susah hati? Bukan bahagia berarti duit banyak. Bahagia di antaranya ni, kitab tafsir ni sebut, dia mendapat rezeki yang halal. Bahagia. Dia mendapat kepuasan dalam hidup di dunia. Walaupun rezeki tak banyak, dia puas. Kemudian dia mendapat ketenteraman jiwa. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi hayatan thayyibah tu di antaranya 3. Pertama ialah yang disebut tadi, rezeki yang halal. Yang kedua, kepuasan. Macam hadis Bukhari lah. Walaupun saya tak kaya, tuan-tuan dan perempuan tak kaya, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina nafsi. Hadis Bukhari. Bukanlah kaya itu dengan harta benda yang banyak, tetapi kekayaan sebenar, kaya jiwa. Jiwa yang merasa puas, jiwa yang merasa cukup, ataupun disebut qanaah. Dia berpada dengan apa yang ada. Ini kaya lah ni. Tapi kalau dah milioner, masih cari, jam. Kan? Bangun tidur hari ni kat mana nak buat duit pula? Allah letih. Kamu mati esok, duit tu saya dah baca. Tak apa, kita ulang sekali lagi. Ingat kata ni, kullama takarrara taqarrara. Setiap benda yang diulang-ulang itu memantapkan. Saya bukan menyatakan orang kaya ni tak baik, tapi ingin memperingatkan pada orang-orang kaya. Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 205 hingga 207.
Ini tentang manusia yang Allah beri kesenangan bertahun-tahun namanya. Masya Allah. Lahir dalam keluarga yang kaya raya. Tak pernah rasa susah dengan duit. Saya ada juga rasa susah dengan duit ringgit. Dan selepas saya resign bank dulu, memang susah 7 tahun. Terpaksa jual kuih tuan-tuan. Tak tahulah nak jadi apa. Anak masih kecil. Tu pun ada orang kata itulah gatal sangat. Nak berhenti kerja. Dah kerja elok-elok. Dah kerja tak. Kerja tu dah haram, riba. Takkan nak kata elok. Tapi kita yakin. Kita berdoa. Kan? Kita berdoa. Alhamdulillah masih hidup. Kan? Sampai hari ni kita masih hidup. Allah bagi rezeki, insya-Allah. Rezeki halal. Kan? Sebab itu disebut tadi, saya nak ringkaskan cerita. Makna hayatan thayyibah ialah kehidupan yang baik, ialah kehidupan yang mendapat rezeki yang halal. Walaupun tak banyak halal. Tapi kalau tadi yang hidup bersenang-senang bertahun-tahun lama, kemudian bila Allah datangkan musibah yang dijanjikan kepada dia, orang kaya ni kata Allah, kesenangan yang bertahun-tahun lama dinikmati, dia kecapi, tak boleh memberi manfaat. Allahu Akbar. Duit ratusan juta, tapi sekarang ni dah terlantar di hospital ICU, duduk diam. Wire kat situ, wire kat sini. Tengah hari masuk air sejuk. Patutnya masuk dah tom yam, Coca-Cola ke, kan? Lincikang ke. Duit banyak. Masa tu tak memberi manfaat. Sama, mati tak bawa balik. Kan? Itu siapa yang dapat duit tu? Anak-anak. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Ini tidak adil. Engkau punya tinggi, aku punya rendah. Aku menetap, kau yang bagi. Takkan tak tengok gambar Piranli. Kameraman senyum lah. Dia ni payah senyum sikit. Muka ketat. Kan? Cerita dia. Hati cerita dia. Kamu duit banyak tapi tidak memberi manfaat. Saya bukan ataupun bukan saya menghina sesiapa. Cuma peringatan. Banyak mana pun duit, kita tak akan bawa balik bertemu dengan Allah. Amal saleh. Sebab tu walaupun tak kaya, Masya Allah. Di sini kalau tak silap ada. Ada huraian sama. Tadi yang sini dia kata rezeki halal, mendapat kepuasan dan ketenteraman. Dia dapat ketenteraman. Baru saya ingat ayat yang sama ada dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman 1697. Huraian dia agak berlainan sikit. Kita sama-sama dengar. Boleh sikit lagi. Cerita mati tapi masuk agak politik tadi sikit. Tak masuk cerai. Ada. Dengar. Ada huraian. Lelaki atau perempuan yang mengerjakan amal-amal soleh, amal yang Allah redha, ikhlas dan menepati Al-Quran dan Sunnah, sedang ia tetap beriman hingga akhir hayatnya, maka Allah, cuba dengar, akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia, dengan menikmati sepenuh-penuh kebahagiaan meskipun ia hidup miskin. Tu dia, hidup miskin tapi dia rasa puas. Dia mendapat ketenteraman. Saya tidur tiap-tiap malam 9.45, paling lewat 10. Tak pernah tidur beginilah dah berapa puluh tahun dah. Sampai rumah 11 malam 12. Hari-hari. Kan? Jangan tanya ustaz bangun pukul berapa. Itu tak perlu ditanya. Jangan tanya ke mana aku pergi. Itu pun gambar Piranli juga. Tengok dia kata, dan di akhirat pula ia akan beroleh sebaik-baik balasan. Balasan yang tak setimpal dengan amal yang dia buat, tapi Allah bagi. Kenapa? Kerana dia taat kepada Allah. Cuba dengar lagi sambungan. Sedang orang-orang kafir yang tidak beriman atau orang-orang yang tenggelam dalam maksiat akan dihidupkan di dunia dalam keadaan resah gelisah dan tidak tenteram jiwanya walaupun mereka kaya raya. Itu dia sebut, bukan saya kata. Saya teringat komputer saya beritahu, please refer to Surah An-Nahl.
kitab ni. Tu yang saya buka tu. Dan di akhirat pula akan boleh seburuk-buruk balasan dengan sebab kekufurannya atau maksiat-maksiat yang dilakukannya. Dia tak pernah beramal ibadah suatu hidup di dunia. Dia tak pernah menyembah Allah. Tak bimbang kan bila kita dijemput kembali. Lebih baik kita bertaubatlah. Masa masih ada. Ini bukan jenis pepatah Inggeris, better late than never. Dia tak mau late. Terus on the spot. Jangan kita duk fikir panjang. Taubatlah. Tuhan Maha Pengampun. Saya tidak boleh menentukan siapa ahli syurga, ahli neraka. Jadi makna itu disebut makna kehidupan yang cukup bahagia, bahkan mendapat ganjaran pahala yang begitu besar kalau dibandingkan dengan amalan kita yang serba kekurangan, tak layak. Tetapi oleh kerana ketaatan kita, keikhlasan kita, amalan kita selaras dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah, syurga sebagai balasan. Akhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Pastikan niat kita baik, amal kita amal yang ikhlas, menepati Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah itulah jawapan yang dihuraikan oleh para ulama. Kita bakal mati dalam keadaan Islam. La yadkhulul jannah illa nafsul muslimatun. Hadis yang ke-89 dan kitab Imam Muslim. Ahli syurga adalah dari kalangan orang-orang Islam. Orang Islam mana orang-orang yang tunduk dan patuh mengikut perintah Allah. Dan amal itu sebagaimana Ustaz Haddad sebut tadi, amal yang tepat, menepati Al-Quran dan Sunnah. Dan selain pada ikhlas, menepati Al-Quran dan Sunnah akan diterima sebagai amal soleh. Jadi itulah sedikit untuk pagi ini. Sebagaimana biasa, pertama nak ucap terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan dan puan-puan infak muslimin dan muslimat. Tak tahulah sampai bila. Mungkin kita hari raya pertama tak adalah kuliah duha. Kita akan sambung hari kedua lah. Kalau tengok siang hari tak dapat sambutan, kita buat malam pula. Kalau malam pun tak dapat sambutan, kita buat 3 pagi. 3 pagi aku sorang-sorang ngemus lah. Kan? Terima kasih di atas infak tuan-tuan dan perempuan. Banyak sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama yang sahabat-sahabat saya urus ni juga memerlukan. Tuan-tuan carilah maklumat-maklumat yang boleh membantu mereka. Yang keduanya, Aku dan Al-Quran, buku yang saya cetak masih banyak lagi. Oleh kerana COVID ni saya tak boleh nak jual. Yang ketiganya, umrah di bulan Ramadan, insya-Allah 25 November bersama-sama Ustaz Syarilung, sama-sama dengan syarikat Bushra Holiday Senang Berhad. Mungkin saya akan ambil satu tarikh lah, satu slot. Kita akan cerita apa dia syarikat yang betul ni, macam mana perjalanan dia. Baik. Kemudian Top Stevia, yang ni pun, dan TM Catering. Kita ada catering. Akhir sekali, jangan lupa subscribe channel YouTube Ustaz Syarilung Original. Subscribe ni free, tak perlu bayar. Jadi itulah sedikit. Terima kasih banyak, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Saya memohon keampunan Allah sekiranya berlaku kesilapan dan kesalahan, ribuan kemaafan, keterlanjuran, terkasar bahasa. Saya pohon kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.